Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Latifah. Nama saya adalah Siti Nurlatira binti Mat Zamri. Nombor matrik saya adalah S64476. Hari ini saya akan membentangkan mengenai hak kesamarataan wanita di tempat kerja di Malaysia. Pengenalan. Wanita atau erti kata lain disebut sebagai perempuan adalah salah satu daripada dua jantina manusia selain lelaki. Wanita secara amnya adalah kaum yang harus dihormati dan perlu dilindungi. Peranan wanita sangat besar dalam pembangunan keluarga. Namun begitu, besarkah peranan wanita dalam sektor pembangunan ekonomi? Pada zaman dahulu, wanita tidak benarkan bekerja. Mereka haruslah mengurus, menjaga kebajikan anak-anak mereka di rumah. Namun, disebabkan peredaran zaman dan kemajuan teknologi, wanita kini bebas bersuara dan bebas melakukan apa-apa sahaja. Pada zaman dahulu, wanita tidak dibenarkan bekerja. Mereka harus duduk di rumah, menjaga dan mengurus kebajikan anak-anak. Namun disebabkan peredaran masa dan kemajuan teknologi, wanita kini bebas bersuara dan bebas melakukan apa-apa sahaja. Meskipun begitu, hak kesamarataan wanita seringkali ditolak tepi, terutama dari segi hak kesamarataan wanita di tempat kerja. Perbezaan jantina acap kali menjadi jurang perbezaan yang tinggi untuk mendapatkan keadilan di tempat kerja. Sudah terang lagi bersuruh, golongan wanita sering mengalami penindasan di tempat kerja. Sebagai contoh, walaupun seorang wanita itu tinggi intelektualnya, akan tetapi mereka selalu diletakkan di belakang lelaki dan sukar untuk mendapatkan jawatan yang tinggi setaraf dengan kepandaian dan kebolehan mereka. Justru itu, pekaji ingin melakukan kajian tentang hak kesamarataan wanita di tempat kerja dan cadangan penyelesaian pada setiap isu yang dikaji agar permasalahan ini dapat diatasi dan sekaligus dapat mengangkat martabat seorang wanita sama tinggi dengan lelaki. Seterusnya, objektif kajian. Melalui kajian ini, saya dapati yang pertama, mengenal pasti hak kesamarataan yang diberikan kepada wanita adil atau tidak adil. Yang kedua, mengenal pasti kelayakan wanita untuk menjadi pengurus di sebuah organisasi. Yang ketiga, lebih menghargai pengorbanan dan kudrat wanita yang bekerja. Dan yang keempat ialah mempelajari cara dan kaedah mencari maklumat menggunakan Google Form. Seterusnya, sorotan literature. Sorotan literature ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti rujukan yang diguna pakai dan ianya sesuai dibuat sorotan. Sorotan literature ini bertujuan untuk mengkaji dapatan kajian lepas dan kajian semasa untuk mengetahui metod dan jenis teori yang digunakan oleh pekaji asal mengenai hak kesamarataan wanita di tempat kerja di Malaysia. Ia juga merupakan satu cara untuk menjelaskan perkara semasa dan selepas kajian. Kajian diskriminasi wanita di sektor pekerjaan oleh Winnie Simon dan Azizan Murshidi yang diterbitkan pada Mac tahun 2017 menerangkan bahawa ketidakadilan dan penindasan wanita sering berlaku di tempat kerja. Pekaji juga menyatakan dunia semakin berkembang maju, maka sektor ekonomi memainkan peranan penting dan peluang pekerjaan adalah salah satu sektor yang menjadi tumpuan terutama kepada golongan wanita. Pekaji juga melihat bahawa purata bilangan wanita yang diambil bekerja sedikit berbanding dengan lelaki. Oleh itu, berbagai masalah yang dijumpa oleh pekaji yang melibatkan diskriminasi terhadap golongan wanita dan menjadikan isu ini sebagai dapatan kajian untuk pekaji. Kesimpulannya, kajian yang dibuat oleh pekaji mempunyai sedikit kekurangan dari segi soal selidik. Maka laporan ini, pekaji lain telah menambahbaikkan kajian ini. Walaupun objektif pekaji berbeza, tetapi hasil kajian mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk memberikan keadilan terhadap golongan wanita. Seterusnya, kajian metodologi. Metodologi kajian ialah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Ia menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Hal ini bertujuan untuk membantu memahami perkara yang dikaji dengan cara lebih terperinci dalam proses mendapatkan data kajian. Beberapa reka bentuk kajian telah digunakan untuk memperolehi maklumat berkaitan kajian yang dilaksanakan ini. Reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan penyelidik bersifat kuantitatif. Kajian ini berbentuk pemerhatian data dengan teknik pemerhatian penulisan dan analisis maklum balas responden daripada soal selidik secara atas talian. Tujuannya ialah untuk mengkaji pengetahuan responden akan isu berkaitan hak kesamarataan wanita yang berlaku di Malaysia. Kaji telah menjalankan pemerhatian berbentuk kajian pustakaan dan kajian tinjauan. Kajian pustakaan ia bertujuan untuk membandingkan dan mencari maklumat berkaitan artikel ini
Dengan kajian ini, pekaji dapat mengumpul data berkaitan kajian dilaksanakan dengan merujuk kepada artikel, bacaan internet dan bahan bertulis. Kajian kedua ialah kajian tinjauan. Ini dapat mengumpul data yang tidak dapat dilihat secara langsung. Kajian ini digunakan dalam bentuk kuantitatif untuk mendapatkan maklumat dan data penting mengenai hak keselamatan wanita di Malaysia. Dengan kaedah ini, maklumat yang diperoleh tepat dan mudah dalam masa yang singkat. Kaedah pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji mengumpul data dengan menggunakan data kuantitatif melalui soal sidik dan carian artikel di internet. Pengkaji menjalankan aktiviti peredaran dan pengumpulan borang soal sidik kepada orang ramai secara atas talian. Data yang diperoleh adalah untuk melengkapkan objektif kajian yang dinyatakan yang di atas. Data pertama ialah data yang dikumpulkan dengan objektif untuk mengenal faktor khusus diperlukan pengkaji. Data ini menggunakan borang soal sidik yang telah disediakan oleh pengkaji, dan data ini digunakan sebagai bahan rujukan utama bagi pengkaji. Dengan menggunakan cara ini dan kaedah ini, ia memudahkan pengkaji dan hasilnya mudah difahami dan sangat terperinci. Data sekunder. Data sekunder ialah kaedah pengumpulan dari sumber maklumat yang sedia ada. Data ini digunakan sebagai bahan rujukan juga. Data sekunder digunakan untuk mengukuh lagi kajian pengkaji. Skop kajian. Skop kajian pengkaji ialah berdasarkan objektif kajian yang dinyatakan di atas, iaitu mengenal pasti hak kesamarataan yang diberikan kepada wanita sama ada adil ataupun tidak adil, mengenal pasti kelayakan wanita untuk menjadi pengurus di sebuah organisasi, mengenal pasti kelayakan wanita untuk menjadi pengurus di sebuah organisasi, lebih menghargai badan dan kudrat wanita yang bekerja, mempelajari cara dan kaedah mencari maklumat menggunakan Google Form. Instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan proses pengumpulan data, soalan yang dibentuk khas untuk memperoleh maklumat penyidikan. Pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu melalui borang soal sidik. Soal sidik pengkaji terbagi pada dua bahagian, iaitu bahagian A ialah latar belakang responden dan bahagian B ialah soalan kepada responden. Terusnya ialah hasil dan pembincangan kajian. Demografi responden. Jumlah responden keseluruhan ialah seramai 10 orang. Yang pertama ialah umur. Catapai menunjukkan bilangan umur responden. Berdasarkan catapai, keputusan menunjukkan responden yang berumur 18 hingga 24 tahun memiliki carta yang paling tertinggi, iaitu 80%. Seramai 8 orang diikuti dengan responden dalam lingkungan 25 hingga 31 tahun. Seramai seorang meliputi sebanyak 10% dan 39 tahun ke atas juga seorang yang meliputi 10%, dan manakala tiada responden yang berumur 32 hingga 38 tahun. Yang kedua ialah jantina. Catapai menunjukkan bilangan jantina responden. Catapai menunjukkan majoriti responden adalah golongan wanita, iaitu sebanyak 70%, iaitu 7 orang, manakala golongan lelaki sebanyak 30%, iaitu 3 orang sahaja. Dapat disimpulkan, peratusan wanita lebih tinggi berbanding lelaki kerana golongan wanita lebih tertarik untuk menjawab soalan berkaitan wanita berbanding lelaki. Ialah bangsa. Catapai menunjukkan bilangan bangsa responden. Catapai di atas menunjukkan 100% bilangan responden ialah daripada bangsa Melayu. Hal ini dapat menunjukkan dan dapat disimpulkan bahawa persekitaran pengkaji adalah majoriti daripada bangsa Melayu. Yang keempat ialah status pekerjaan. Catapai menunjukkan status pekerjaan responden. Catapai menunjukkan golongan paling tertinggi ialah pelajar, iaitu sebanyak 50%, diikuti dengan responden yang berstatus bekerja sebanyak 40%, dan seorang yang berstatus tidak bekerja, iaitu 10%. Kesimpulan yang dapat dilihat, golongan pelajar adalah paling tinggi kerana persekitaran pengkaji tergolong dalam golongan pelajar universiti. Terdapat 5 soalan yang ditanya oleh pengkaji, iaitu yang pertama, adakah wanita pada masa kini dilayan dengan adil di tempat kerja? Yang kedua, adakah pembahagian tugas di tempat kerja diberi secara adil dan tidak membebankan wanita? Yang ketiga, adakah wanita layak memegang jawatan tertinggi di sesebuah organisasi? Yang keempat, adakah faedah seperti cuti bersalin dan insurans yang disediakan oleh majikan kepada pekerja wanita mencukupi? Soalan yang terakhir, yang kelima ialah adakah gangguan seksual sentiasa berlaku di kalangan wanita di tempat kerja berbanding lelaki? Soalan pertama, seramai 60% yang tidak bersetuju, manakala 40% bersetuju dengan soalan tersebut. Pengkaji telah mengkaji bahawa responden yang tidak bersetuju dengan soalan tersebut mendapati rata-rata masih lagi dapat ketidakadilan dan penindasan terhadap wanita di tempat kerja. Contohnya yang kita dapat tengok kini ialah juruterbang wanita dipandang rendah oleh masyarakat, yang menunjukkan ketidakadilan kerana keupayaan dan kebijaksanaan wanita tidak disanjungi tinggi setara dengan lelaki.
Bagi soalan kedua, responden menunjukkan bilangan yang setuju dan tidak setuju sama, iaitu sebanyak 50% untuk ya dan 5% untuk tidak. Ia menunjukkan bahawa responden berpendapat pembahagian tugas untuk wanita di tempat kerja diberi secara adil sama dengan pekerja lelaki. Pengkaji juga mengkaji bahawa di mana-mana tempat kerja, pembahagian tugas adalah mengikut skop pekerjaan dan tidak mengikuti perbezaan jantina. Bagi soalan yang ketiga, ia menunjukkan bahawa 100% responden setuju dengan soalan tersebut. Hal ini dipersetujui oleh kesemua responden kerana wanita kini sebaris hebat dengan lelaki, malah wanita lebih berintelektual dan berfikir rasional dalam suatu perkara. Rata-rata wanita kini memegang jawatan tertinggi di mana-mana organisasi yang ada. Bagi soalan yang keempat, sebanyak 70% responden bersetuju dan memilih ya dan terdapat 30% responden yang tidak setuju pada soalan keempat. Pengkaji juga mengkaji bahawa responden yang memilih ya adalah kerana tempat bekerja mereka memberikan banyak faedah yang mencukupi, sama rata dan sama dengan pekerja lelaki. Manakala responden yang memilih tidak adalah kerana mereka pernah bekerja di sebuah syarikat swasta yang tidak memberikan ataupun menyediakan faedah seperti cuti tahunan, cuti bersalin yang mencukupi kepada wanita. Bagi soalan terakhir, dapat 90% yang bersetuju dan 10% tidak bersetuju kepada soalan tersebut. Pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kebanyakan wanita pernah mengalami gangguan seksual di tempat kerja dan perkara ini sering berlaku dan sangat mengganggu serta salah di sisi undang-undang. Walaupun begitu, terdapat responden berpendapat bahawa bukan wanita sahaja, malah lelaki juga pernah mengalami gangguan seksual di tempat kerja. Seterusnya ialah cadangan penyelesaian. Cadangan bagi menyelesaikan hak kesamarataan wanita di tempat kerja ialah dengan peranan majikan dan rakan sekerja memberi layanan yang adil tanpa mengira jantina. Di Malaysia terdapat setengah syarikat yang berlaku tidak adil kepada golongan wanita dan terdapat juga rakan sekerja terutama pihak atasan yang kurang berminat dengan pekerja wanita. Mereka merasakan golongan wanita ini sangat menyusahkan dan menyukarkan lagi pekerjaan mereka. Hal ini telah menyebabkan purata golongan yang mengganggu dan tidak bekerja adalah golongan wanita. Oleh itu, pihak kerajaan dan swasta haruslah bersatu padu dan membantu memberi peluang pekerjaan kepada golongan wanita terutamanya. Seterusnya, cadangan yang boleh diberikan ialah memberi peluang kepada wanita untuk kenaikan pangkat lebih tinggi. Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan pekerja wanita mengalami penurunan manakala pekerja lelaki mengalami peningkatan. Walhal, seperti yang kita tahu, purata wanita yang belajar sehingga menara gading adalah yang paling tinggi. Maka dapat dilihat walaupun golongan wanita berpelajaran tinggi, akan tetapi masih terdapat segelintir syarikat yang memandang rendah terhadap pendidikan wanita dan berpendapat bahawa golongan wanita tidak layak untuk dinaikkan pangkat sehingga pangkat yang tertinggi sekali. Oleh itu, semua pihak hendaklah berlaku adil dan sentiasa memberi peluang kepada golongan wanita untuk memimpin sesebuah organisasi atau syarikat tersebut. Selain itu, cadangan yang dapat diberikan ialah memberi gaji, cuti dan waktu pekerjaan yang sewajarnya kepada golongan wanita. Di Malaysia, faedah utama yang dilihat oleh golongan wanita, sektor kerajaan dan swasta memberi faedah yang berbeza kepada golongan wanita ataupun lelaki. Sektor kerajaan menawarkan gaji minimum mengikut kelayakan individu dan tidak mengira jantina. Manakala sektor swasta yang segelintirnya melakukan di sebaliknya, mereka melihat kepada jantina. Berkaitan cuti, terutamanya cuti bersalin, sektor kerajaan memberi cuti selama 90 hari dan bergaji, manakala setengah sektor swasta hanya memberi 60 hari cuti bersalin dan setengahnya ada yang tidak memberi gaji. Maka hal ini dapat dilihat setengah masyarakat tidak berlaku adil kepada golongan wanita. Oleh itu, yang dapat disimpulkan lagi, sektor kerajaan dan swasta hendaklah menyelaraskan faedah yang sama rata tanpa mengikut perbezaan sektor. Akhir sekali, cadangan pengkaji ialah menguatkuasakan undang-undang dan mengambil tindakan sewajarnya kepada individu yang melakukan gangguan seksual seperti surat amaran, gantung kerja, buang kerja dan pelbagai lagi yang boleh dilakukan bagi menegakkan keadilan kepada wanita. Hal ini kerana wanita juga harus dijaga dan dilindungi tidak kira di mana mereka berada kerana kudrat tenaga wanita tidak sama dengan lelaki. Seperti yang sering disebut, wanita ialah insan yang lemah
Maka sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, hendaklah sentiasa menolong dan melindungi wanita yang diancam akan gangguan seksual ini. Gangguan seksual ini terbagi pada dua kategori, iaitu gangguan seksual berbentuk ugutan dan gangguan seksual berbentuk ancaman. Maka dapat dilihat gangguan yang sering berlaku di Malaysia ialah gangguan ancaman. Contohnya gangguan ancaman itu daripada segi fizikal dan lisan, iaitu mereka akan membuat gangguan secara melalui kata-kata, siulan, pujian, sentuhan fizikal dan berbagai lagi. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih cekap dan wajar untuk menghukum mereka yang melakukan gangguan seksual terhadap wanita maupun lelaki di tempat kerja bagi menegakkan keadilan. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang didapati, pengkaji boleh dapat menyimpulkan bahawa setiap masalah dan isu yang berlaku ada jalan penyelesaiannya. Seperti tajuk utama dalam kajian itu, hak kesamarataan wanita tempat kerja. Di Malaysia, isu ini sudah lama menular dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, jalan penyelesaiannya acap kali dipandang enteng. Justru itu, pengkaji telah menyatakan cadangan penyelesaian kepada setiap isu yang dicadangkan agar hak kebolehan, kebijaksanaan dan suara wanita diangkat tinggi sebaris dengan kebolehan lelaki. Kajian ini dilakukan agar tiada lagi penindasan terhadap golongan wanita, terutama di tempat kerja, kerana wanita juga berhak bekerja dalam suasana yang aman dan harmoni. Akhir sekali, pengkaji berpendapat bahawa kajian ini bukanlah berfokuskan terhadap golongan wanita sahaja, akan tetapi kajian ini bertujuan untuk lelaki dan wanita sama-sama berganding bahu dalam melahirkan kelestarian generasi yang bijak pandai serta mampu bersaing dengan negara yang maju yang lain tanpa melakukan penindasan terhadap mana-mana jantina. Sekian, terima kasih.